berjuang demi Allah dan Rasulnya. Pedang sungguh menggerunkan, menyambar bagaikan kilat yang memancar. Kemenangan musuh kau calapkan. Kau wanita pertama membunuh kesyirikan. Walau di hatimu ada gundah, tapi kau sembunyikan dengan tabah. Melihat jasad Hamzah yang dirobekkan, kau relakan segunung kesedihan demi tersebarnya lautan keimanan. Oh Safia, keayuanmu pada ketabahan, keindahanmu pada keberanian. Kaulah lambang mujahidan berkalung Oh Safia, kaulah citra mujahidah sejati. Gerak hatimu umpama angin. Buat teman kau menjadi bayu yang membelai. Buat musuh kau menjadi badai yang menghancurkan. Melihat jasad Hamzah yang dirobekkan, kau relakan segunung kesedihan demi tersebarnya lautan keimanan. Oh Safia, keayuanmu pada ketabahan, keindahanmu pada keberanian. Kaulah lambang mujahidan berkalung pedang. Dalam kebimbangan kita terhadap penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19, harus diingat penyakit tidak berjangkit atau Non-Communicable Disease (NCD) juga menjadi pembunuh senyap rakyat Malaysia. Dianggarkan 1.7 individu dewasa di negara ini menghidap 3 penyakit NCD, manakala 3.4 juta individu dewasa pula mempunyai 2 penyakit NCD atau mempunyai faktor risiko utama. Ini menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa menghidap diabetes, 1 daripada 3 dewasa menghidap hipertensi, manakala 2 daripada 5 dewasa mempunyai kolesterol tinggi. Amalkan gaya hidup sihat. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu. Ambil pemakanan yang berkhasiat, kurangkan garam dan gula dan sentiasa positif dalam melalui kehidupan hari ini. Kita mampu mengubahnya. Badan kita, amanah kita, jaga dan pelihara. Pesanan sihat ini daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري Ya Allah, sihatkanlah tubuhku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Ayo beramai-ramai untuk memeriahkan program Check-in Masjid pada 18 Februari 2022 di Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa. Banyak acara menarik disediakan. Bermula jam 4.30 pagi, Qiyamul Lail secara berjemaah dibimbing oleh Ustaz Muazzin bin Akil. Jam 7 pagi, bacaan surah Al-Kahfi bimbingan Ustaz Muhammad Kamil Maddau. 10.30 pagi, program Zawiyah Jumu'ah bersama Ustaz Bashir bin Muhammad Al-Azhari yang akan mengupas tajuk Institusi Masjid Pemangkin Kecemerlangan Ummah. 12.30 tengah hari, forum bicara ad-din bertajuk Kreatif dan Inovatif dalam Dakwah Masa Kini bersama ahli panel yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, Al-Fadil Ustaz Elias Ismail dan moderator penyampai Sufian Amrin. 1.29 tengah hari, khutbah Jumaat oleh Ustaz Faizal bin Malik. 3 petang, forum Sharing is Caring bersama panel Tuan Haji Muhammad Fakhruddin bin Abdul Kudus, CEO Hidayah Center Foundation, Brother Amin Jonathan Liu dan moderator Ustaz Azzadan Rabbani. 9.30 malam, ayo bersama-sama memeriahkan Majlis Taklim Darul Murtaza bersama Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, ada jualan amal dan kempen derma darah sepanjang acara berlangsung. Ayo bersama-sama imarahkan program Check-in Masjid di Masjid Muaz bin Jabal 18 Februari 2022 bermula jam 4.30 pagi hingga 11 malam. Bersama-sama juga kita mengikuti SOP yang ditetapkan. Johor Bahru 106.2. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian anda dan kali ini setiap Jumaat 9 malam untuk minggu ke-3 kita akan bawakan rancangan Kemudi Hati kita. Tak lain tak bukan untuk kita bicarakan tentang isu-isu emosi, isu perasaan dan banyak lagi yang perlu kita pelajari. Dan insyaAllah kali ini kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita untuk kita bawakan diskusi kita. Jadi anda boleh terus menonton di Facebook, di YouTube live kita dan juga dengarkan siaran ini menerusi Radio IKIM macam biasa. InsyaAllah kita nak bersama-sama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita dalam talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat kita je Alhamdulillah, lama tak jumpa fizikal. Alhamdulillah tu, ya Allah. Hai. Kita pun masih lagi dengan kes-kes yang semakin hari semakin membimbangkan juga, tapi dalam masa yang sama kita nak pesan kepada semua orang agar patuh kepada SOP. Ni hujung minggu macam biasalah, hari untuk berkumpul bersama dengan sanak saudara. Mungkin ada aktiviti-aktiviti, jadi tak salah untuk melaksanakan apa pun aktiviti dalam masa yang sama, patuhlah kita kepada SOP. Dan Haji, cerita tentang apa kes-kes yang semakin membimbangkan ini, pasti perkara ini untuk tajuk yang kita akan bicarakan ini juga sering bermain di fikiran kita lah. Kita nak tahu tajuk kita pada kali ini berbicara tentang benarkah overthinking merugikan? Adakah hari ini kalau orang yang bila melihat angka-angka COVID-19 ada perasaan yang terlebih fikir tentang perkara itu, kita pun nak tahu jugalah adakah ianya perlu ataupun ada kalanya overthinking ini perlu kita tolak tepi, letak dekat tepi, tinggalkan sekejap untuk kita lalui kehidupan kita macam biasa. Tapi kita nak tahu banyak lagi lah. InsyaAllah anda boleh terus menonton di Facebook dan juga di YouTube. Kongsikan juga pengalaman-pengalaman anda bersama dengan kami di Facebook kami. InsyaAllah kita bawakan tajuk benarkah overthinking merugikan Haji. Kita mulakan bicara kita untuk Kemudi Hati Haji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati, saya muliakan penerbit dan juga DJ Haji Faiz Haji Osman, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, para guru, para masyayikh, para habaib dan seterusnya, mereka yang bersama dalam keluarga besar Kemudi Hati ini. Dan tajuk ini sebagaimana yang dikatakan oleh Haji tadi kan, dia saling berkaitan dengan kehidupan.
Dan ada perkara-perkara tu yang menyebabkan kita rasa kerisauan, kebimbangan, yang sampai ada setengah yang terlalu sangat berfikir tentang sesuatu yang bukan dalam kawalan dirinya. Dan di malam inilah insya-Allah untuk kita sama-sama lihat, perhati bagaimana agaknya untuk kita mendepani. Sebab bila tajuk ni dibawa je disebabkan ialah saya menerima pelbagai pertanyaan, gesaan, adakah saya ni overthinking, adakah saya dah sampai satu tahap yang tak boleh nak tidur, insomnia dan sebagainya. Dan malam ini kita sama-sama untuk melihat mungkin dari satu sudut sisi pandang yang lain, untuk kita membantu mungkin kalau bukan orang lain pun diri kita dahulu ataupun golongan mereka yang kita tahu berada dalam keadaan tu. Sebab ada orang dia overthinking ni sampai satu tahap dia menafikan pelbagai fakta-fakta yang ada kan. Bahkan lebih teruk daripada itu, mereka menafikan kepakaran yang dimiliki oleh mereka yang sepatutnya. Dan overthinking ni kalau tak dikawal juga, kita boleh lihat kan, sampai satu tahap dia merasakan dia tahu semua perkara, sedangkan dia sendiri tak tahu apa yang dia sedang rasa. Dan ini yang akan menimbulkan pelbagai isu konflik di kalangan ahli keluarga, sampai ke tahap yang kalau ada pasangan bersama isteri tu aja bercerai-berai pun nak ataupun tak nak ambil vaksin misalnya kan, belajar dengan guru ni, belajar dengan guru itu, mana lebih dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara ni kita sama-sama telusuri perlahan-lahan untuk kita lihat. Dan adakah kita ni orang yang overthink? Kita kena tanya diri kita kan, adakah ada setengah orang tadi dia kata saya okey untuk jadi orang yang overthinking. Maafkan saya kerana tajuk tu kita campur sikit bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebab apa? Untuk memudah faham dan untuk menjadi satu ringkasan kepada kefahaman penyakit ataupun isu yang sedang dihadapi, iaitu overthink. Dan terlalu banyak berfikir. Dan ada orang dia rasa overthink ni okey. Dan bagi setengah orang, dia hanya akan jadi okey kalau dia melakukan ada progression, ada perkembangan terhadap apa yang dia sedang fikir. Maknanya penghasilan dari sudut penyelesaian kepada masalah. Ini beza. Dan dia nampak ada perubahan dalam kehidupan. Itu okey. Kalau dia berfikir dan adanya perkembangan dalam hidup, berlakunya penyelesaian masalah, dan meningkatkan kehidupan dia, improving your life, itu okey. Dan cuma dia tak menjadi okey kalau overthink ni dia sampai merosakkan hidup dia. Dia bagi satu masalah dalam kehidupan, dan sampai tak boleh nak tidur, sampai setiap benda yang dilakukan tu dia persoal dan pertikaikan, sampai dia tak buat apa-apa pun kan? Cuma dia berfikir kan. Sebab itu bila kita overthink ni tuan-puan, kita sebenarnya menggunakan banyak sangat tenaga kita ni, sampaikan menyebabkan ada permasalahan dari sudut kesihatan. Dan overthinking ni juga dia boleh bawa kepada isu penyakit depression dan juga anxiety kan? Kemurungan dan juga kebimbangan. Dan mereka yang overthink ni, dia akan nampak dan kebanyakannya akan terlibat dengan penyalahgunaan bahan ya? Dan mereka akan sama ada dua, sama ada terlalu makan banyak sangat ataupun makan sikit sangat. Dan sebab bahasa dia tu terlalu banyak untuk berfikir. Kalau bercakap dengan orang pun, kalau dia sibuk dengan gadget, dia sedang berfikir apa yang berlaku ada dalam gadget tu, media sosial tu. Ataupun walau bercakap dengan orang, dia tak boleh nak fokus. Ini kan ada isu dengan anak-anak kan, marah kan? Kalau dengan pasangan kan, bila pasangan menyampaikan sesuatu, dia sebabkan dia terlalu berfikir tentang apa yang dia sedang fikirkan, timbulkan pergaduhan sebab hilang fokus. Dan overthink ni juga dia akan bawa kepada kesimpulan yang salah sebab dia merasakan diri dia benar
dia akan menjawab, dia akan berpartisipasi dengan situasi yang orang lain, apa yang berlaku pada orang lain tu dia nak terlibat sama. Faham tak kan? Sebab tu ada setengah orang, apa saja isu yang berlaku dekat luar, dia nak komen, dia nak juga cakap sesuatu yang mana salah. Tadi saya katakan, dia akan bawa kepada wrong conclusions, kepada kesimpulan yang salah, sebab dia tak melalui, dia tak berada kat tempat tersebut. Dan mereka ni dia terlalu banyak berfikir sampai satu tahap dia mempertikai dan mempersoalkan. Saya ada satu kes dulu, dia kata kalau Allah ni ada kat mana? Kan? Aina Allah, dia kata, dia tanya. Jadi jawapannya saya kata laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa huwas samiul basir. Allah Taala tu ada, tak sama sebagaimana apa yang cuba kita fikir dan gambarkan. Saya kata kita ngaji sifat 20, kita akan nampak kebesaran kemuliaan Allah yang tak ada pada apa sahaja yang kita rasa, yang berkuasa daripada itu. Dan sebab itulah dia contohlah dia kata ayam telur, kan, isu ayam telur mana dahulu. Jadi benda-benda yang sepatutnya tak perlu pun untuk difikirkan, tapi akhirnya dia fikir. Dan tuan-tuan, ini satu perkara yang kita rasa macam maafkan saya remeh, tapi tak, dia boleh merosakkan tadi dia punya kesihatan mental. Jadi disebabkan itulah saya mengharapkan mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang sedang dalam perjalanan berfikir kebimbangan yang macam-macam, nak hadiri kenduri pagi esoknya insya-Allah, dan nak bersama dengan majlis-majlis ilmu, kan, terlalu banyak fikir macam-macam. Ikut apa yang disarankan oleh kepimpinan negara kita buat masa ini, menjaga patuh SOP, kan, dengan berusaha, dengan mengambil vaksin dan sebagainya. Jadi ini salah satu daripada kaedah, kan, yang kita sebagai orang awam untuk selesaikan satu masalah, fokus pada isu yang sedang kita hadapi. Jangan terlalu nak nampak gambaran yang besar sehingga apa yang ada dalam poket dan kocek kita ini tak diselesaikan terlebih dahulu. Dan itu analogi yang cuba saya bawa pada awal pembukaan bicara kita pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih banyak Haji untuk mukadimah kita berkaitan dengan tajuk kita, overthinking ini. Benarkah overthinking ini merugikan? Tak salah untuk berfikir, tapi fikir yang macam mana, kena ada panduan juga macam disebut tadi. Tak hanya berfikir tanpa menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan kita, ini satu perkara yang sangat merugikan. Jadi ada benarnya kita nak faham tentang tajuk kita pada malam ini, benarkah overthinking itu merugikan? Kembali selepas ini kita nak tahu kupasan dan jawapannya. Adakah ianya merugikan ataupun sebaliknya? InsyaAllah kembali selepas ini untuk kemudi hati. Jangan ke mana-mana. Kisah penuh dramatik, sedih, suka dan duka. Pelbagai topik isu semasa, mengetengahkan tema keluarga dan masyarakat. Semuanya dalam slot drama Nur Hikmah setiap Jumaat 2.30 petang. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Seorang ilmuwan Islam yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari daripada keturunan Saidina Umar. Dia cakap pada Khalifah Harun Al-Rashid, kamu hendaklah sedar bahawa manusia yang lain ni masing-masing daripada mereka akan ditanya khusus tentang diri mereka sendiri sahaja. Tetapi seseorang khalifah ataupun seseorang pemimpin itu akan ditanya tentang semua pengikutnya. Kadang-kadang tu lebih mudah bercakap tentang akhlak, tentang etika ni bila kita tidak ada kuasa, bila kita tidak ada pengaruh. Kadang-kadang orang yang asalnya bercakap tentang etika dan moral, bila dia ada kuasa lebih dan pengaruh yang lebih, dia pun jadi lebih teruk daripada orang yang dia kritik. Sebab cabaran moral yang khusus bagi pemimpin tu dia berkaitan dengan kuasa dan juga berkaitan dengan pengaruh. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Informa Islami. Untuk kemudian hari kita bawakan siaran kita. Anda terus menonton di Facebook, live di YouTube dan juga dengarkan siaran ini di radio. Sampai anda mandu mungkin, hati-hati kami doakan anda selamat sampai ke destinasi. Dan insyaAllah, tajuk kita benarkah overthinking merugikan? Ini persoalan yang perlu kita sama-sama faham. Dan kenapa tak boleh overthinking? Kan bagus kalau kita berfikir. Tapi macam mana kita nak faham situasi ini, Haji? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji Faiz, tuan-puan yang simulakan saya kasih sekalian. Bahkan dalam berfikir ni pun sangat digalakkan dalam agama kita. Dan ada satu pepatah Arab ataupun hadis, jika saya tidak silap, saya mohon guru-guru saya betulkan sekiranya tidak silap, yang disebutkan fikrah sa'ah khairun min ibadati 60 sana. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Dan ini galakan-galakan yang ada dalam agama untuk kita sama-sama fikir. Ada juga yang tafkir sa'ah, berfikir sesaat lebih baik khairun min qiyamil lailah, yang lebih baik daripada berqiyamul lail. Masya-Allah, ini kita kepada guru-guru kita lah. Maknanya mengkaji, belajar, kan, cari guru, ini lebih utama. Sebab itu kadang-kadang isunya bila kita terlalu bersendirian, kita tak ada mereka yang akan memberi guideline, kan, kepada kehidupan kita, bimbingan. Dan sampai satu tahap hari ini yang paling merisaukan saya, Haji, terdapat banyak dah kes-kes yang berlaku yang belajar sendiri, yang akhirnya dia menafikan macam-macam. Ada hari ini yang saya ialah yang bawa kepada pengetahuan saya, dah mula berani nak mempertikaikan mazhab, dan sebab permulaannya kepada dia memerhati, dia berfikir, kenapa orang lain boleh buat, saya tak boleh buat, kenapa dalam agama saya begini dan begitu, jadi sebab tu kita perlu bimbingan. Sebab itu saya tak akan pernah kering gusi lidah untuk mengajak semua untuk kita belajar. Hidup kita ni memang kena ada hebat mana pun, maafkan saya lah, kepimpinan tertinggi mana pun dalam yang kita rasa ni, dalam kehidupan kita kat dunia ni, kena ada masa untuk kita belajar tentang ilmu akidah. Mula dengan sifat 20. Bahkan belajar sifat 20 ni pun tak habis waktu dan tempoh. So banyak lagi kebesaran-kebesaran Allah yang tak tergambar. Sampai kita berfikir ni, kita tahu bahawa Allah Ta'ala lebih kepada segala-galanya. Yang kita tak tahu, banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Bila kita belajar tentang syariatullah, tentang fiqh, tentang ibadah-ibadah kita ni, kadang-kadang antara jadi pelengkap kepada kefahaman kita kenapa kita beribadah, dalam pegangan akidah kita. Dan kita belajar juga tentang ilmu tasawuf dan tentang akhlak. Dalam akhlak dia ajar tahap mana, cara mana yang boleh kita berfikir, kenapa kita kena berhenti berfikir sesuatu tu, bukan dilarang, tetapi untuk menjadi pencegah kepada perkara-perkara yang mungkin akan menyebabkan kita tergelincir kepada perkara yang lain. Jadi balik kepada apa yang disebutkan tadi, dan dalam agama kita ni dia diajar, kalau kita lihat, bila kita berada dalam keadaan yang terkeliru, sama ada apa yang kita sedang fikir ni, sama ada benda yang baik ataupun membuatkan kita buntu. Dan Allah kata apa? Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka tetap akan kembali kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Dan dalam surah Al-Mu'minun, jadi ini gambaran kepada kita yang mungkin rasa macam orang tak faham kita berfikir satu perkara yang mungkin orang lain tak terfikir, tapi sebenarnya Allah tahu bahawa kita akan sampai satu masa kita akan kembali balik kepada Allah. Dan persoalan-persoalan kita ni, pemikiran-pemikiran kita sedang fikir ni, kita akan kembalikan balik kepada Allah untuk membimbing kita. Dan sebab tu kita ada istikharah dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan dari sisi sekalian, dalam hidup kita ni juga tuan-puan,
dia tak sama. Overthinking ni dia tak sama dengan reflect, memberi reflect. Bila kita berfikir tuan-puan, kita beritahu diri kita tentang sesuatu perkara, dan bila kita ada masalah, kita akan cuba untuk jadi orang yang memperbaiki kehidupan kita, dan overthinking ni dia akan menyebabkan kita ni menjadi sesuatu yang merosakkan diri kita, sebab dia memang dia akan merosakkan diri kita, sebab bila kita overthink, dia akan jadi satu perkara yang dia akan memberi tenaga kita ni dia akan kering. Itu kata mudah lah, dia akan huge drain in your energy and health, kan? Macam orang pecah masuk bilik kita lah, tanpa bagi salam, kan? Nasib baik dia sahabat baik, contoh, kan? Macam tu juga overthinking ni, dan dia akan mengganggu. Kita rasa tak apa, fikir dan diri saya ni ada satu benda yang sama, kan? Dia rapat dengan kita, tapi rupanya dia akan mengganggu kita punya tenaga, kesihatan kita, kan? Jadi overthink ni sekali saya katakan dia akan menyebabkan kita depressed dan anxiety. Yang ini kena pegang betul-betul, sebab ramai yang saya bolehi kes-kes saya dengan hanya dia kadang-kadang dia rosak tu disebabkan diri sendiri, di Makassabah Aidinas, kan? Disebabkan diri sendiri, dia berfikir sampai satu dia rosak, dia jadi rosak. Dan ini antara tanda-tanda lah yang menunjukkan bahawa kita ni overthink. Yang pertama, bila kita dalam sorang-sorang, bersendirian, dalam keadaan yang bersendirian, kita punya pemikiran ni dah start berfikir tentang perkara yang negatif, semua negatif, tengok orang negatif, dia melihat kepada suatu perkara tu ke arah negatif. Ataupun biasa jumpa, kan, situasi ni, kalau lepas dia komplain, lepas komplain dia komplain, tak ada perkara yang baik dia nampak, setiap benda tu dia hanya akan nampak perkara yang negatif. Ini akan menjadi masalah, dan dia akan bimbang tentang perkara yang lain. Sebab kebimbangan pertama tadi dia akan bawa kebimbangan yang lain. Kenapa tak ni, kenapa tak tu, dan sebab dia tak selesai lagi satu masalah, dia akan tambah masalah yang lain. Sebab tu overthink ni berlaku, nampak tak? Dia fikir satu masalah, dan disebabkan dia tak selesai lagi masalah tersebut, sebab dia tak ada jalan penyelesaian. Dia tak tahu siapa yang menyelesaikan, dia hanya boleh mempertikai dan mempersoalkan sahaja. Jadi masalah yang kedua akan berlaku, siapa yang nak selesaikan, siapa yang nak menyelesaikan ni pula jadi masalah yang kedua untuk dia. Dan kalau tuan-puan tengok, tuan-puan ada juga rasa penat, dia tirelly, memang penat sangat, dia sudut emosi, nak cepat marah, sebab kemudian dia sudut mentally, dia tidur, tapi dalam tidur tu dia berfikir, bangun-bangun dia tetap berfikir tentang apa yang semalam tak selesai lagi, kan? Kemudian dia sangat penat dengan fizikal dia, sampai tak boleh nak buat apa-apa. Ini 3 tanda awal. Yang keempat, dia akan sentiasa mengulang dan ulang perkara yang sama berkali-kali, dan sampai ke satu tahap dia tak boleh nak bercerita secara, dia tak nampak perbezaan, dia akan mengulang-ulang, sebab ni dah tanda overthink, sebab masalah tu adalah masalah yang sama yang tak dapat diselesaikan. Dan dan yang kelima, kalau dia cuba tuan-puan, kalau dalam keadaan sekarang ni, kan, tuan-puan cuba evaluate, sama ada evaluate ni maksudnya apa, kita muhasabah, tengok adakah kita tak pernah berbuat silap, dan ingat, kalau lebih kita berfikir tapi tak dapat penyelesaian pada masalah, itu tanda overthink. Jelas, kan? Kalau tuan-puan muhasabah, kalau tuan-puan berfikir sesuatu tapi tak jumpa pun penyelesaian pada sesuatu, tapi jumpa pada masalah yang lain pula, masalah pertama tak selesai, ini yang kelima. Dan ini yang bagus, yang keenam lagi, kalau ramai sangat orang dah berikan pandangan, dah tunjukkan dah tunjukkan kerisauan kepada kita
betapa kita dah hilang wisdom ataupun kita dah hilang arah. Dia dah Sebab tak orang fokus lagi dia tak fokus. Orang overthink ni dia akan bentuk satu suasana yang sangat toksik. Sebab semua benda dia akan memperdikai dan mempersoalkan. Semua ada saja yang tak kena. Contoh, maafkan saya, kes data yang ada misalnya dalam COVID-19, dia rasa itu boleh ditambah, tolak. Sedangkan sudut realitinya di persekitaran kita ni, contoh saya sendiri ada je kes-kes positif yang berlaku, yang orang yang terdekat dengan saya, yang mana setahun 2 tahun lepas tak ada pun di kawasan kejiranan. Jadi itu fakta yang ada. Bila kita rasional dan kita berfikir, tapi kita tahu kat mana batas dan had dia, jadi kita akan nampak jalan. Tuan-puan saya harap dapat jelas. Dan kemudian kalau tuan-puan punya pemikiran itu, dia hanya bersekitar di kalangan itu sahaja, tuan-puan tak boleh dapat conclusion tau. Kalau contohlah satu hari ini dia berfikir tentang sesuatu perkara, sampai ke esok, sampai ke hari hujung minggu pun benda yang sama saja dia fikir. Sedangkan sepatutnya bila dah masuk, contohlah kan, Jumaat kita mungkin dah sibuk dengan solat Jumaat, kita dah boleh berfikir, mungkin kita boleh ambil penghayatan kepada isi khutbah ni contoh. Tetapi dia tetap berfikir benda yang sama. Kemudian Sabtu Ahad sepatutnya waktu bersama ahli keluarga, tapi dia tak nak pergi mana-mana sebab dia tahu tak dapat selesai masalah yang dia fikir daripada hari Isnin tu. Saya cuba buat contoh ni satu-satu supaya kita faham. Nampak tak? Kalau tuan-puan lihat ni, dapat gambarkan, bayangkan apa yang sedang saya kongsikan ni, betapa terperangkapnya orang-orang yang dalam keadaan overthink ni dalam pemikiran dia sendiri. Dia rasa orang tak faham, tapi sebenarnya dia terperangkap dalam diri dia sendiri. Dan bila tuan-puan yang ke-8, bila tuan-puan dah terlalu menderita dalam tidur, ini banyak lagi. Ini dah mula permulaan nak masuk ke peringkat lebih teruk. Tadi depression, kemurungan, kepada kebimbangan, anxiety. Bila tidur tu memang tak boleh nak dalam keadaan yang nyenyak. Ini tuan-puan memang dah kena pada peringkat yang sangat kritikal lah. Jadi tuan-puan kena ada maafkan saya nak gunakan perkataan lebih baik, tapi sampai ke tahap ini saya boleh katakan kena ada rasa kerisauan, yang tuan-tuan perempuan mungkin berada dalam keadaan overthinking. Ini antara contoh keadaan. Mungkin Haji, insyaAllah saya akan kongsikan macam mana selepas ni mungkin kita nak cuba berhenti daripada overthinking, insyaAllah. Wallahualam. Silakan Haji. Terima kasih Haji untuk orang kata apa, Haji dah berikan gambaran ciri-ciri macam mana kita nak tahu kita ni terperangkap ke tidak dalam situasi overthinking. Tak salah nak berfikir, tapi macam awal tadi kita sebut, agar perkara-perkara yang kita fikirkan tu kita datangkan bersama dengan solusinya. Macam Haji dah sebut tadi, kita evaluate, kita buat penilaian kita sendiri, sebab kita je yang tahu diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ada setengahnya mungkin lah Haji, kadang-kadang saya pun sendiri ada pengalaman bersama dengan kawan-kawan, masih mereka rasa in denial, mereka tak nak keluar dari situasi itu, masih lagi bertanya dan persoalkan satu-satu perkara. Jadi kejap lagi kita nak tahu jugalah macam Haji sebut, macam mana kita nak keluar daripada situasi ini, dan kita juga nak tahu sebagai sahabat sekeliling, saudara mara mungkin, apa peranan yang boleh kita buat. Kadang-kadang kita rasa perkara-perkara yang difikirkan tu Haji, perkara yang pada kita terlalu ringan untuk kita ambil berat. Jadi insyaAllah kita nak sama-sama renung-renungkan selepas ini dalam tajuk kita, overthinking ini benarkah overthinking ini merugikan? Kembali selepas ini dalam Kemudi Hati. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa.
Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Untuk kemudian hati kita bersiaran di IKIM Inspirasi Inforia Islami yang memandu hati-hati. Sambil dengarkan Radio IKIM bicara kita, semoga ada ilmu yang dapat kita kongsi-kongsikan. Saya harap sangat agar ilmu ini bukan kita dengar seorang-seorang, kita boleh kongsi bersama dengan yang lain juga. Dan insyaAllah nanti kita buatkan sedikit sedutan untuk anda. Boleh flashback baliklah apa yang dah pun kita pelajari hari ini. InsyaAllah kita bawakan tajuk kita bicara pada malam ini berkaitan dengan benarkah overthinking ni merugikan? Salah ke kalau saya nak berfikir, kan? InsyaAllah kita nak kembali bicaranya Haji, orang-orang yang mungkin overthinking tanpa mereka sedar. Ke memang kalau overthinking ni memang mereka sedar ke Haji? Mereka dalam situasi tu. Sebenarnya dia denial, kan? Tadi kan saya sebut tadi, dia rasa betul okey je berfikir ni, kan? Tapi dia tu cara dia denial, kan? Jadi dia tak sedar kadang-kadang. Sebab tu tadi kalau ada orang dah bagi tahu, kau ni fikir banyak sangat ni, kan? Kalau apa contoh aja mula-mula dulu, haiwan dipersalahkan sebab bawa virus wabak. COVID-19, wabak, kan? Habis kan haiwan yang dia biar kelaparan, mati dan sebagainya. Jadi ini antara kesan overthinking, nampak tak? Dia akan rosakkan. Dan saya juga dulu saya ingat banyak sangat kes yang berlaku. Ada kes saya, dia tak nak pergi kerja, disebabkan dia bila nak undur kereta tu dia nampak ada bayangan kucing hitam lintas kat belakang kereta. Kan? Macam-macam lah, kan. Jadi dia kata, ini tanda-tanda tak elok, maafkan saya, sial, maafkan saya. Contoh ada biawak lintas lah, banyak kes macam tu. Mula-mula dulu ingat ini main-main je ni, tak nak datang kerja, kan. Tapi dia percaya, kan, itu adalah benda yang maafkan saya, sial, kan, yang tak elok. Tapi dan akhirnya tuan-tuan bayangkan sampai satu tahap dia menyebabkan nama dia jadi buruk, kan. Tidak hadir bekerja sebabkan petanda-petanda begini. Tuan-tuan nampak kan bilik kes ni, akhirnya dia batalkan niat dia, tujuan nak kerja kan mulia, kan? Jadi dia kata, tak boleh ni kerja, nanti kena timpa macam-macam, kan? Jadi soal ini ditegar oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, kan? Dalam satu hadis tentang tiarah haji, kan? Nabi sebut innama tiarah ma amdaka aw radda. Sesungguhnya tiarah ni adalah yang mana keadaan menjadikan sama ada kamu terus melangkah atau kamu jadikan kamu tahan niat kamu tu, dari tujuan kamu. Masya Allah, tabarakallah, kan. Dalam bab ni pun jadi kita cerita tentang overthinking, bagi Nabi SAW dah cerita lama dah, kan. Subhanallah. Ni kita kena ada rasa izzah dalam kehidupan kita beragama, tuan-tuan. Jadi cara mana kita nak ikut, jalan siapa yang kita nak ikut, kan. Jadi sebab itulah saya harap sangat. Sebab itu kalau kes-kes saya selalu kata Nabi SAW dah didik kita dengan pelbagai sangat didikan, kan. Cuma bila dia datang untuk dibantu, kita berikan, kan, sekadar yang mampu. Sebab fikiran-fikiran yang negatif ini, yang overthinking ni, akhirnya dia boleh datangkan syirik. Nampak tak saya kata tadi, kan, dia mempertikaikan Allah dan sebagainya, kan. Sebab itu pada satu tahap tu aja memang dia kena berhenti. Dia kena tahu, ini limit saya. Ini limit saya. Ya? Mungkin di situ aja
saya. Okey Haji, terima kasih, dan insyaAllah kita nak balik pada apa yang Haji sebutkan tadi berkaitan dengan macam mana kita nak keluar daripada masalah ini, dan itu satu. Dan satu lagi kepada sahabat-sahabat yang mungkin ada rakan-rakan kita yang dalam situasi ini, mereka tak sedar mereka sehingga menyebabkan kita bimbang apa Haji, kita bimbang sahabat-sahabat menjauh daripada mereka kerana persoalan demi persoalan yang tanpa ada solusinya. Dan boleh ke kawan-kawan pula cakap benda ni kecil je, tak perlu diperbesar-besarkan. Sebab kadang-kadang mereka fikirkan perkara yang mungkin kita rasa kecil tapi pada mereka besar, sehingga mereka ambil masa 2-3 hari untuk menyelesaikan salah satu perkara yang mereka fikirkan. Haji, macam mana perkara ini? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan dan puan saya muliakan sekalian, dalam kita berhadapan dengan situasi suasana ni, ada juga kes saya dulu Haji. Dia nak bawa kereta tu, dia fikir macam-macam. Kalau motor lintas ni macam mana, kalau kereta ni macam mana kan, kalau lalu jalan ni ada lubang lagi ke tak, sampai tak macam tu. Dan akhirnya dia menderita, dia tak boleh pergi mana-mana kan. Ataupun nampak tak, dalam kita bukan kita menyusahkan orang lain pada awalnya dengan pemikiran kita ni, tapi akhirnya kita menyusahkan diri kita sendiri dan mungkin orang lain, orang yang menyayangi kita dekat persekitaran kita. Baik, cara dia sangat saya boleh katakan mudah, tapi saya tahu di kalangan tuan-puan yang ataupun orang yang menghadapinya tidak mudah. Tapi cubalah berusaha dalam keterbatasan waktu ini tuan-puan. Allah SWT, sekiranya Allah SWT, tuan-puan dapati ada tanda-tanda tadi, ada kaedah dan cara dia. Yang pertama, mungkin tuan-puan boleh cari waktu untuk bertenang. Cari waktu dan tempoh bertenang. Contoh dah, pemikiran macam-macam ni, fikir itu, fikir ni. Okey, tarik nafas. Ingat saya kongsi dulu. 7, tarik. Kiraan 7, tahan 8, kiraan 8, hembus 6. 6 tu laju kan. 6. Tarik 7, tahan 8, hembus 6. Jadi ulang-ulang sampai tuan-puan dapat rasakan sedikit reda dalam tuan-puan punya pernafasan, tuan-puan punya degupan jantung tu. Itu yang pertama, sebab dia kena tenang kan? Dan kena buat latihan untuk bahasanya menyenyapkan minda kita kan? Untuk kita lebih kawal, dapat kawalan terhadap diri kita sendiri, terhadap pemikiran kita. Dan yang ketiga, cuba tuan-puan kenal pasti ketika mana tuan-puan dalam keadaan overthinking, masalah tu akan bertambah kan? Jadi kenapa? Sebab tuan-puan tak melakukan apa-apa kerja ketika itu. Sebab orang overthink ni, dia tak ada benda apa, dia akan mula berfikir. Yang dia lihat, dia cakap. Jadi, yang keempat, tuan-puan kena lakukan sesuatu. Bekerja. Kan? Sebab tu kat sini aja hobi tu penting. Sebab tu ada setengah orang, bila dia overthink, dia tanya saya, kalau saya berjoging, tak apa, silakan. Kalau itu membuatkan tuan ataupun puan tak overthink, tak berfikir. Kan? Kalau saya basikal, silakan. Kan? Ada setengah orang kata, saya bila saya berbasikal lebih saya overthink. Kan? Saya risau tulisan. Okey, tak apa, cari benda yang lain. Jadi sebab tu one size doesn't fit all. Kan? Maknanya orang lain dengan cara orang lain. Haji Faiz mungkin melukis contoh. Kan? Kalau saya contoh kan, kita divert kan. Cantik kan, lukis Haji Faiz kan. Jadi kalau saya sendiri Haji, kalau saya kawal basikal. Kan? Saya cari waktu. Kalau tak ada juga dekat dalam rumah, saya keluarkan peluang. Tuan-puan punya cara mungkin tak sama dengan saya. Mungkin ada setengah tu. Ada ke hobi kalau nak distract kan? Macam Haji sebut tadi, kita cari hobi lah untuk distract, untuk buat kerja tu. Permainan di gadget macam mana Haji? Kalau orang kata itu hobi juga. Saya sedikit saya bersetuju dan sedikit tidak bersetuju kan? Saya sebab dia kalau sampai itu mungkin tajuk yang berbeza, cuma kalau dah terlampau sangat obses dengan gadget ni pun akan jadi masalah lain kan, dia mungkin jadi insomnia, dia ketagihan, addiction. Jadi cuba buat benda yang saya pilih hobi yang real lah kot Haji yang ada sebab
pergerakan kan, kinestetik, auditory kita kan bergerak. Jadi cuba. Saya tak kata salah kan, sebab ada orang dia cari makan dengan cara macam tu. Tapi orang yang profesional pun kalau kita tanya dengan gadget sebagainya, dia pun ada senaman-senaman tu. Sebab tu kita tengok dia bentuk badan dia, sebab dia nak dia punya stamina tu kena jaga. Kan fokus. Sebab tu kena rujuk mereka kan yang lebih ahli. Okey. Jadi boleh lakukan hobi-hobi tadi kan yang saya kongsikan tadi. Pelbagailah terpulang. Dan yang kedua ni penting lagi. Socialize. Maknanya bersosial. Jumpa orang kan, jumpa ahli keluarga, ziarah menziarahi. Cuma dalam konteks pandemik ni kena jaga SOP lah, itu paling mustahab. Kan socializing dengan orang. Bergaul. Jangan ambil selimut tidur saja. Kan? Memang kita akan rasa lega, tapi percaya tak, kalau kita terlebih tidur apa akan jadi aja. Kita pernah kan terlebih tidur, lepas tu terlanggar waktu solat kan, kita rasa macam bersalah dengan Allah kan. Sebab tu tempoh kita nak bersendiri silakan, cuma biar ada had waktu. Socialize ni betul, ada setengah kata tapi saya takut nak jumpa orang yang toksik. Ya, tapi dengan orang toksik tu kita belajar untuk hadkan pergaulan kita dengan dia, dan kita belajar untuk tak nak jadi macam dia kan. Itu proses kan. Jadi akal kita ni berfikir, tapi kita sedang berfikir tak nak jadi macam yang teruk kan. Sebab tu socialize ni penting. Tak payah lama-lama kan. Ada setengah orang dia mungkin personality tu introvert kan. Dia saya tak reti lah cakap banyak, tak apa, senyum, jumpa 5-6 minit kalau kat pejabat misalnya. Kalau kita duduk je kat meja seorang-seorang, kita fikir macam-macam. Lepas tu kadang-kadang jalan lah. Jumpa kawan, tanya macam mana kerja ni, minta pandangan. Okey, jangan membawang. Kita berjalan semua nak regangkan kita punya urat-urat ni kan. So socialize ni saya kata kenapa penting, dia sangat penting. Even hatta kalau kita pergi ke solat berjemaah. Dan sekarang ni tuan-puan usaha kan. Kalau tak nak berbuat pun tak apa, tapi datang solat jemaah tu salah satu daripada kaedah socialize kan. Ada kesempatan kalau berani bercakap, kenal-kenal dengan pakcik, makcik kan, dengan rakan-rakan baru, jiran-jiran yang baru kan, ataupun buat sesuatu kan. Kalau tuan-puan berfikir je macam-macam, okey, buat satu. Contoh mengecat gaji yang datangkan kesan. Ingat tak tadi saya kata tanda-tanda tu kalau dia berfikir tapi tak ada kesan apa-apa. Tapi dia berfikir ni, aku berfikir macam mana nak cat rumah, macam mana nak decorate rumah, macam mana nak dia panggil lagi, Allahumma salli Muhammad. Dia nak makeover bilik air misalnya, contoh kan. Jadi akhirnya dia nampak hasil. Faham tak kan? Jadi kat situ tuan-puan, kita dah ada kita akan berada dalam keadaan kita melakukan sesuatu kan, daripada kita berfikir membayangkan sesuatu yang negatif semata-mata, tapi akhirnya kita akan wujudkan keseronokan, kita nampak hasil dia kan. Dia akan sangat membantu kita untuk membuatkan hari-hari kita ni sibuk dengan sesuatu yang boleh menyebabkan kita distract dengan pemikiran kita sendiri, dan re-experience kita punya pengalaman yang kita pernah lalui kan. Sebab tu ada setengah orang dia overthink, dia kata kenapalah zaman saya ni tak zaman kanak-kanak saya dulu kan. Tempat saya membesar dulu penuh dengan hutan, dengan sungai, sekarang ni macam-macam bangunan didirikan, yang dia nak kembali kepada zaman dia yang dulu. So dia overthink macam-macam, sedangkan dia boleh divert. Contoh dia pergi camping ke kan, dia cari dan dia kena terima yang waktu ini memang tak sama dengan waktu dahulu. Saya harap tuan-puan dapat apa yang cuba saya sampaikan, yang cara macam mana nak divert kita punya overthink. Dan dah keberapa ni aja, 6 ke 7. Tuan-puan boleh juga menulis tadi kan, contoh apa kebimbangan pisauan obat, kemudian senaraikan, kemudian tengok yang mana boleh selesai, yang mana tak boleh, yang mana kena let go. Let go tu maksudnya tuan-puan kena delete terus. Ini bukan cara saya, maafkan saya, kenapalah dunia ni tak aman, buat macam ni je lah, contoh kan, yang di overthinkkan pandang ataupun gariskan, ini luar daripada kemampuan saya. Jadi dalam senarai-senarai itu, apa yang tuan-tuan boleh mampu lakukan.
Jadi mula dengan kecil, jangan terlalu besar nak ubah dunia kan, sebab kita akan penat. Dan reread tuan-puan punya mungkin buku-buku yang tuan-puan minat kan. Saya dulu lagi saya minat cerita Sherlock Holmes, kajian. Kalau orang melakukan jenayah tu dia boleh kesan dengan gurisan dekat jam kan. Contoh kan, seronok kan. Yalah mana ngaji Quran, benda-benda yang tuan-puan seronok kan, untuk lakukan. Ini kita cerita tentang layman tuan-puan kan. Dan itu akan membuatkan kita teringat pada zaman-zaman kita yang seronok dahulu kan. Dan ini antara kaedah lah yang mungkin boleh dilakukan sama-sama, sebab banyak kajian yang ditunjukkan dalam jurnal-jurnal berkaitan psikologi ni, mereka yang dapat menulis, dia boleh ekspresif dia punya tulisan, bahkan dengan dia punya tulisan dan lukisan, dan dia boleh reduce, dia kurangkan dia punya negativity thought dalam akal otak dia kan, sebab dia boleh lakukan yang terbaik, penghasilan yang baik dalam dia punya kerja tersebut. Sebab tu ada orang dia boleh cat, ada orang dia boleh baiki. Contohnya tuan-puan, bila dia overthink je, dia buka basikal dia buat basikal kan. Bila dia overthink je, dia boleh baiki motor dia kan, dia boleh tanam pokok-pokok dia je kan, dia boleh keluarkan balik pokok-pokok yang elok tu, dia keluarkan balik dia punya pasu tanah-tanah tu, report balik, betul, insya-Allah. Jadi dia komposisi tanah tu dia ni. Ini contoh-contoh tuan-puan kan. Jadi akhirnya dia dapat hasil yang baik kan. Dia tengok seronok, jadi dia akan jadi orang yang seronok, gembira. Ini mungkinlah saya harap sangat dapat membantu sedikit sebanyak tuan-puan yang mungkin berada dalam keadaan yang overthink untuk lakukan sesuatu kan. Tapi jangan khawatir, kalau rasa dah cuba apa yang saya katakan ni tak boleh, tak apa, jumpa kaunselor berdaftar kat luar sana kan, insya-Allah. Akan ada panduan lain insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih Haji untuk panduan kepada sahabat-sahabat kita. Kita tak nafikan ada perkara yang akhirnya akan membuatkan kita terlalu berfikir bila nak selesai perkara ini. Adakah orang yang boleh melakukan kebaikan kepada aku hari-hari ke? Itu antara perkara-perkara yang mungkin jadi bila lama sangat fikir kita pun jadi bingung kan dengan perkara-perkara yang tak ada solusinya ini. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Kita tahu juga Haji, adakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita overthinking ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman lampau? Adakah sejarah-sejarah dahulu yang boleh membuatkan kita kembali teringat kan? Contoh, ada kegagalan dalam perhubungan. Bila kita melakukan perhubungan baru, kita akan wujudkan satu perasaan yang selalu berfikir, ini betul ke, ini tak betul ke? Jadi insyaAllah selepas ini kita nak dengarkan bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein. Tajuk kita, benarkah overthinking ini merugikan? Kembali selepas ini dalam Kemudi Hati. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12.30 malam bersama Faiz Haji Osman, berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, kemuliaan Al-Mustafa, Yasin malam Jumaat, Kemudi Hati, Forum Bicara Ad-Din dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kuching 93.7 FM. Anda boleh terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk Kemudi Hati, kita bawakan bicara kita bersama Tuan Haji Ikram Hussein. Tajuk overthinking kita ni, benarkah overthinking merugikan? InsyaAllah kita dah dengar banyak tadi. Kita dah tahu ciri-ciri orang yang mungkin boleh terjebak dalam situasi overthinking ini dan bagaimana kita nak keluarkan diri kita dalam situasi ini. Kita bimbang ianya mungkin boleh merosakkan perhubungan. Haji sebut tadi ada juga fakta-fakta yang mana kes-kes yang datang
kerana overthinking akhirnya berlaku perceraian, akhirnya berlaku kehilangan kerja dan sebagainya. InsyaAllah kita nak perkara ini dapat diatasi, sebab ada setengah perkara dalam hidup kita ni boleh kita selesaikan pun dengan cara yang tak perlu fikir panjang, sebab ada cara dan jalan penyelesaian. Cuma Haji, kadang-kadang ada setengah orang tu terperangkap dalam cerita lampau mereka yang tak boleh mereka move on kan, tak boleh nak keluar dari kisah-kisah dahulu, terbawa-bawa hingga ke hari ini, yang menyebabkan mereka sering fikirkan sehingga melampau-lampau overthinkingnya tu. Jadi macam mana Haji? Adakah peristiwa lampau ini menjadikan seseorang tu overthinking Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya cuba nak kaitkan overthinking ni juga macam Haji katakan tadi kan, dia punya dia rasa terperangkap dalam pengalaman hidup yang lepas. Maafkan saya, mungkin dia melihat perceraian yang berlaku terhadap ibu ayahnya menyebabkan dia tak nak berkahwin, dia tak nak sampai setahap bakal pasangan tu dia nak tengok ada tak ciri-ciri yang sama dengan ibu ataupun bapa dia, contoh kan, yang sampai senak juga yang ada kumis, yang ada misai, yang ada ni kan, yang setengah tu kata tak nak ada sekian-sekian, sebab itu mengingatkan saya tentang ayah saya yang, maafkan saya, yang mendera ibu saya. Jadi saya tak nak pasangan saya macam tu kan? Ya, betul kan? Sebab itu tadi yang saya sebutkan tadi tentang larangan kita untuk yang Nabi sebut at-tiyarah kan? Supaya kita tidak tertayur berfikir sesuatu benda yang akan menyebabkan sesuatu. Dan sebab ada setengah tu dia terlalu overthink sebelum menikah kan? Macam ni, macam tu, macam ni, berjanji itu dan ini dan sebagainya. Kalau tak buat itu, dia banyak sangat yang sampai satu tahap pasangan tu menderita kan? Sebab tadi kepercayaan tadilah, kepercayaan ni menyebabkan dia membentuk lagi, dia dah terperangkap dalam diri dia dengan pengalaman lepas, dia bina lagi satu perangkap yang lain, lagi dia mengukuhkan lagi kan? Sebab itu saya nak katakan macam ni tuan-tuan, dan saya nak make it short lah kan? Untuk kita sentiasa faham pemikiran overthinking ni akan menyebabkan manusia tu hilang kebergantungan kepada Allah kan? Saya katakan begitu, ini atas dasar pengalaman, maafkan saya tuan-tuan. Dia timbulkan ketakutan, dia tak tenang dalam macam-macam keadaan. Sebab tu bila dia solat, dia tak rasa solat tu kan? Sebab dia rasa sentiasa rasa dalam keadaan yang tak selamat, yang dia sendiri cipta kan? Dan tadi saya sebutkan tadi kan, dia rasa maaflah kan, kepercayaan tertentu. Kalau dulu dia sampai satu tahap lagi, dia tengok makcik-pakcik dia tarikh kahwin tu bulan berapa dalam Islam, tarikh dia, dan dia kata makcik saya yang kahwin tarikh ni, ini yang berlaku lepas rumah tangga. Anak, maafkan saya, anak 4, 5 yang ini berpisah, tarikh disebabkan tarikh itu. Jadi tuan-tuan bayang persiapan tu terlalu detail sampai tahap macam tu kan? Jadi inilah yang tadi tiara tadi kan? Dia percaya pada angka, tempoh, hanya disebabkan terperangkap dalam pengalaman yang lepas kan? Nampak tak tuan-tuan kesan overthink ya? Sebab itulah saya katakan kat sini kita berusaha kan? Untuk menjauhi kepercayaan-kepercayaan yang merosakkan ni. Tuan-tuan ingat, saya sendirilah khususnya kan, kita ingat apa yang Allah firmankan, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Hanya Allah lah, bila kita ingat Allah dan bila kita serahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah, maka Allah akan cukupkan bagi kita segala-galanya kan? Surah At-Talaq kan, yang kita baca selalu. Dan ini hikmah larangan kan, bagi kita mengelakkan seorang tu dia pesimis dengan hidup dia kan? Tapi yang kita diminta dalam agama ni kena ada rasa optimis dan untuk kita lalui hari-hari kehidupan kita ni, walau apa musibah apa yang datang, walau apa pun perkara yang pernah kita lalui terdahulu kan? Ini masya-Allah begitu besar hikmah dalam kehidupan kita beragama ni kan? Supaya kita optimis, apa saja ya Allah aku lalui ini, aku hadapi dan aku akan lalui kan. Ada satu doa yang Nabi ajar, Allahumma la khairal illa khairuka
wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tak ada kebaikan kecuali kebaikan daripadamu. Tiadalah burung itu kan, yang sebagai tatayur, melainkan makhlukmu jua kan. Maknanya petunjuk, petanda yang tak baik yang kita percaya ni, Nabi ajar kita. Dan wala ilaha ghairuka, dan tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan. Jadi kebergantungan kita ni hanya kepada Allah semata-mata kan. Tapi Haji, saya dah solat, saya berdoa, tetap ada overthink. Ya, solat berdoa lah, bukan disebabkan overthink, tapi sampai kita rasa yakin yang Allah lebih berkuasa daripada pemikiran yang kita sedang rasa waktu itu. Wallahualam. Terima kasih Haji. Kira satu konklusi yang sangat baik untuk kita bawakan tajuk kita pada kali ini. Awal tadi kita dah sebut, tak salah pun kita nak berfikir, cuma ada panduan lah. Kita kena belajar juga Haji, seni berfikir itu bagaimana. Dan kita sering melihat berfikir kepada kebesaran-kebesaran Allah kan, tanda-tanda kesyukuran kita ini, nikmat-nikmat yang hadir dalam hidup kita ini. Fikirlah agar kita sering berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap permasalahan yang kita lalui. Haji, terima kasih banyak untuk diskusi tajuk kita. Saya kira ramai yang beroleh manfaat pada perkongsian kita kali ini. Tak lain tak bukan mungkin pada sahabat-sahabat kita yang mungkin dah lalui perkara ini, ataupun ada sahabat-sahabat kita yang nak bantu kawan-kawan mereka yang lain. InsyaAllah kita harap ada bantuan-bantuan yang boleh kita berikan. Haji, terima kasih untuk perkongsian kita untuk kemudi hati. Ada kesempatan kita berjumpa lagi insyaAllah untuk March pula pertemuan kita nanti insyaAllah. Haji, terima kasih banyak. Jumpa lagi Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda teruskan setia bersama-sama kami. Perkongsian Kemudi Hati akan kembali semula 2 minggu dari sekarang, setiap Jumaat jam 9 malam. IKIM Inspirasi Info Ya Islam. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bisakah kita satukan suara tentang hadapi dunia? Jelaskanlah rasa curiga untuk cinta. Kita selalu berbangga dengan setiap warna kita yang selalu berbeza. Pernahkah kita coba bertanya mengapa harus berbeza? Mengapa tak sama? Bersatulah di antara beda, satu dalam cita. Bisakah kita satukan suara lantang hadapi dunia? Hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta. Ataukah kita memilih berbeda? Meskipun kita saudara, aku dia kita mereka, satu iman satu Tuhannya. Sering merasa lebih dari yang lainnya dan ingin dipuja. Pantaskah kita puas berbangga dengan warna yang berbeda saat dunia dalam duka? Bersatulah di antara beda, satu dalam cita. Bisakah kita satukan suara lantang hadapi dunia? Hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta. Ataukah kita memilih
kita mereka, satu iman, satu Tuhannya. Alangkah indah jika kita bersama, hadapi kerasnya dunia. Bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta, ataukah kita memilih berbeda, meskipun kita saudara, aku dia kita mereka, satu iman, satu Tuhannya. Bersatulah dalam satu Islam saja. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikut.